Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Akhirnya masa yang korang semua tunggu-tunggu telah pun tiba. Hari ni abang nak buat review semua design-design Power Spera bagi pertandingan design Power Spera abang buat kali kedua. Okay, last time abang dapat dalam 20 lebih penyertaan. So abang ada pilih top 5. Okay, top 5 finalist dan kemudian kawan-kawan abang pilih finalist dia. Tapi yang kali ini tak ramai sangat yang hantar, lebih kurang dalam 11 orang yang hantar. Jadi abang hanya akan pilih top 3 untuk kategori A dan juga top 3 untuk kategori B. Kita akan tengok semua Power Spera sama-sama dan abang akan bagi tahu korang dia punya kuasa dan sebagainya. Korang akan tengok design dan tahu pasal kuasa dia. Dan kemudian abang akan pilih 3 orang finalis untuk kategori A dan 3 orang finalis untuk kategori B. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok semua Power Spera. Kita akan mulakan dengan kategori A dan kemudian akan bagi ke kategori B. Alright, yang pertama sekali adalah design Power Spera yang ini. Nama dia adalah Freeze Board. Seperti yang korang lihat di di screen korang sekarang. Okay, abang dah baca dia punya kuasa-kuasa semua ada di email, so abang akan baca. Kuasa tahap 1 boleh membekukan benda slash robot dalam masa 30 minit. Okey, maksudnya dia boleh bekukan selama 30 minit. Dia salah cakap sebenarnya. Kuasa tahap 2 boleh bekukan manusia, benda, robot dalam 30 minit. Kuasa tahap ketiga boleh bekukan manusia, benda, robot dalam 24 jam. Begitu kuasa dia. Abang apa nak cakap lah. Ada dua perkara yang first abang kena cakap berkenaan dengan benda-benda ni. Design dia sebenarnya pada abang dah okey kot, tapi abang tak nampak apa yang adik lukis. Okey, sebenarnya tak berapa clear. Okey, yang macam pisang dekat tu, yang ni macam ni mulut ke? Okey, itu persoalan dia. Okey, dia macam lukis guna crayon. So color dia tak berapa nampak. Lepas tu dia scan tau. Mungkin dia scan sebab ni PDF file tau. Dia scan guna scanner mak dia ke ayah dia ke. Jadi tulisan tak clear langsung. Okey, ni macam ni meriam ais ni. Korang tak nampak, tapi abang baca, abang nampak. So tapi saya benda tu okey lah. Okay, abang okay dengan design ni. Okay, benda ni macam pelik sikit, tapi you know what, whatever. Dan kemudian kuasa tahap 1, 2, 3 dia pada abang lah macam tak terlalu kreatif. Okay, abang minta maaf lah kepada yang design ni. Jangan kecil hati abang. Abang bagi yang jujur je. Abang tak nak tipu-tipu sangat. Tak nak tipu-tipu sangat. Itulah dia punya kuasa macam tak berapa kreatif lah. Okay, dia ada bagi backstory juga. Dia kata tempat asal adalah planet yang sejuk dan bersalji. Dia tak bagi nama. Latar belakang, pernah jadi kawan kepada Power Spera milik Mas Mawaiz. Misi ingin berjumpa dengan Mas Mawaiz dan kawan lamanya. So abang suka yang dia connectkan dengan Mas Mawaiz. Tapi itu je lah kot yang abang betul-betul suka. But you know, good try. Alright, kita pergi yang seterusnya sebab ada banyak ni, kita kena cepat-cepat. Okay, yang kedua adalah Power Spera bernama Time Bot. Okay, so Time Bot ni abang dah baca dekat email. Dia kata Time Bot ni kuasa dia boleh pergi ke masa lepas dan boleh pergi ke masa hadapan. So basically boleh kawal masa lah. Okay, Power Spera ni dia macam Power Spera yang lupa tu. Power Spera lupa bot yang loop bot tu lah yang kita tengok. Loop bot yang kita tengok masa Bobo Galaxy musim 1. Itu dia yang kata. Alright, so itu sahaja. Dia beri kuasa, tak ada tahap 1, 2, 3. Okay, I guess Power Spera paling pada pandangan abang, design dia complicated, tapi dia punya dia punya kuasa tu sangat simple lah. Kuasa dia basically macam kuasa Ying juga. So tak adalah complicated sangat. Design dia okey lah. Okay, design dia berbeza. Tapi dia ada bagi backstory. Dia kata Power Spera Time Bot ni dicipta sebelum Power Spera lupa bot. Selepas ia dicipta, alien semua berasa berbahaya jika Time Bot ni menggunakan kuasanya mengubah sejarah. Para ilmuwan alien ingin memusnahkan Time Bot, tapi terlambat. Time Bot telah belajar waktu sendiri untuk menyelamatkan diri. Oleh itu, alien pencipta Power Spera ni pun segera mencipta Power Spera lupa bot untuk mengulang balik masa dan menghancurkan Time Bot. Dan Time Bot pun terhasil dimusnahkan, tetapi kuasa Time Bot telah dicuri oleh alien masa depan. Abang suka dia connectkan dengan Time Bot. Okay, so dengan lupa bot, sebab lupa bot kan memang canon dalam cerita Bobo Boy. So dia connectkan, maksudnya Time Bot ni macam canon jugalah. So interesting. Okay, very very interesting. Tapi buat masa ni itu je lah berkenaan dengan Time Bot. Okay, jom kita pergi ke yang seterusnya. Okay, seterusnya adalah Power Spera ini yang dinamakan Frosty Bot. Okay, Frosty Bot ni kuasa dia dapat melemahkan musuh dari jarak dekat dan dapat menembakkan bola salji yang
panas. I'm confused. Dia ada kelemahan juga. Kelemahan dia, bola salji yang beku sering menjadi rosak jika terkena bola salji yang beku. Bola salji yang beku atau sejuk, ya, jangan salah faham. Bola salji panas tu kuasa dia. I am confused. Dari segi design, abang tak faham power sphere ni apa. Abang tak faham. Abang minta maaf kepada yang design. Kalau abang cakap ni terlalu ganas, tapi abang tak faham apa power sphere ni. Ini apa, ini semua ni apa. But yeah, itulah, ni lah dia design dia. Abang cuba ni lah. Serius abang confused dengan design dia. Sorry lah dik. Dia ada sejarah. Dia kata pernah disalahgunakan oleh pihak Angkatan Tentera Jeneral Kubulus Atata 3. Okay, buat masa ni ramai yang abang dah baca beberapa orang punya, diorang semua ada kaitan dengan Atata 3. So abang suka, okay, at least canon lah, macam betul realistik lah kan dengan dunia perempuan. Itu je, pernah disalahgunakan. Itulah dia punya back story. That's it. Inilah dia design paus Frostybot. Alright, Frostybot. Okay. Abang tak tahu cakap apa lagi. Okay, yang seterusnya adalah design paus Sphera yang ini, yang dipanggil Topeng Bot. Okay, so Topeng Bot ni korang boleh baca sendiri apa yang kat atas tu. Dia kata terinspirasi dari burung cendrawasih, dia punya design tempat mengambil energi atau kuasa, tempat mengambil, okay, dia punya, tapi itu macam design dia untuk ambil tenaga. Cermin pembesar untuk mencari kelemahan. Terinspirasi dari topeng Betawi, sering juga dipakai tari topeng. Cermin mata untuk melindungi diri, yang ada belian cermin mata dia. Okay, wow, ini design dia. Abang jujurnya cakap, design ni untuk Power Sphere agak pelik sikit. Tapi sebab dia tak sfera. Tapi abang tak kisah sangat pasal bentuk. Okay, yang penting dia adalah rupa kepowersferaan dia tu. Dan abang suka dengan effort yang ditunjukkan dalam gambar ni. Okay, dengan pewarnaan dia. Okay, dia pakai, abang rasa ni dia pakai sama ada crayon atau color pencil yang siap ada shading lagi apa semua. So terima kasih at least. Tapi design dia pada abang, jujur lah abang cakap, abang sebenarnya agak takut sikit dengan design macam ni. Okay, topeng ni memang orang memang abang selalu tengok juga dekat Malaysia pun ada. Tak banyak tapi ada. Tapi abang memang orang dari kecil abang memang takut dengan topeng ni. Tapi design dia cantik. Okay, untuk design dia dari segi estetik dia cantik lah. Okay, tapi setakat dari design je, kita tak boleh habiskan masa itu sebab kita ada juga kuasa. So apa kuasa Topeng Bot ni? Jom sama-sama kita baca. Dapat mengetahui kelemahan musuh dengan cermin mata pembesar di tangannya. Dapat mengambil kuasa dan energi manusia, haiwan dan tumbuhan. Tatapan matanya dapat membuat orang meninggal ataupun menghipnotis orang. Okay. Wow. Okay. Wow. Dia punya kuasa dia ganas habis ni. Ganasnya. Okay, latar belakang. Topeng Bot adalah Power Sphera yang sangat dicari keberadaannya oleh Tapops. Kerana Power Sphera ini sangatlah berbahaya di seluruh galaksi. Obviously, tengok je dah boleh meninggal. Salah satu Topeng Bot, salah satu kuasa Topeng Bot adalah dari matanya. Dia boleh membuat orang meninggal dan terhipnotis dengan hanya sekali tatapan. Tapi ada satu cara untuk bisa mengatasi hal itu, iaitu dengan cermin mata yang dirancang khusus untuk melindungi dari tatapan Topeng Bot. Sayangnya cermin mata ini dilindungi oleh Kabochi kerana dia tahu akan hal ini. Topeng ini dimiliki oleh orang yang sangat jahat di galaksi. Namanya adalah Kabochi. Okay. So dalam dulu Mas Mana pernah bertaruh dengan Kabochi, tetapi Mas Mana tetap kalah meskipun telah berusaha. Wow. So Mas Mana kalah dengan orang yang memiliki Power Sphera ini. Alright, so there you go. Dia ada hantar email tambahan. Dia kata minta tambah. Dia kata, abang, Topeng Bot ni adalah bulat seperti Power Sphera pada umumnya, tapi jika dipakai oleh pengguna ni, dia akan berubah menjadi topeng dan dipakaikan di muka tuannya. So dia boleh dipakai lah. Okay, sebab tu muka dia tak berapa bulat. Okay, at least dia bagi abang penjelasan kat situ. Sebenarnya Topeng Bot adalah Power Sphera yang baik, tapi oleh kerana tu kuasanya sewaktu-waktu ia menjadi jahat.
Yelah dia power sphere biasa je, tapi sebab kuasa dia, lepas tu pengguna dia, tuan dia adalah orang jahat, jadi dia jadi macam jahat. Okay, so itulah dia power sphere atau pembot. Korang suka ke tidak power sphere ni? Korang komen dekat bawah. Kita akan pergi seterusnya. Alright, kita berada di power sphere terakhir untuk kategori A. Yes, kategori A dah habis, ni yang last. Betul apa cakap, memang tak ramai yang hantar, tapi ini adalah power sphere yang terakhir yang dipanggil Telebot. Okay, Telebot ni nama dia daripada teleport dan robot, so Telebot. Okay, so kita akan terus tengok sikit dekat design dia. Abang suka, okay, abang suka shading dalam gambar ni. Abang tak tahu kenapa, tapi dia just, design dia pada abang terlalu simple, sangatlah simple. Tapi dia punya design, dia punya shading dekat atas tu buatkan nampak jadi macam power sphere, betul-betul bulat, dia tak flat, bukan 2D. So tahniah kepada yang lukis, yang design ni. Kita akan tahu apa benda maksud line-line, tak salah abang, kita diberitahu dalam email, kejap lagi abang akan baca. Tapi overall sangat simple. Okay, sangat simple. Warna dia cuma kuning biasa, ada tangan, betul, macam ada bahagian mulut, mata, dan sangat simple. Tapi jom kita tengok kuasa dia pula. Okay, kuasa dia adalah power sphere mempunyai kuasa untuk membawa tuannya ke zaman lampau mengikut kehendak tuannya. So ini time travel juga. Okay, dan power sphere ini mempunyai teknologi yang sangat canggih. Tuan dia boleh teleport ke mana-mana mengikut warna cincin. Okay. So cincin kuning teleport ke tempat yang dekat. Okay, nampak tak cincin kuning? Ni cincin kuning teleport ke tempat yang dekat. Cincin biru teleport ke 10 tahun dahulu. Okay, cincin biru. Lepas tu cincin biru tua 100 tahun. So ini dekat. Ini cuma 10 tahun, ini 100 tahun. Bentuk design power sphere ni berbentuk bulat dan berwarna oranye. Oranye ni abang nampak macam kuning. Macam kuning. Dikelilingi oleh cincin berwarna biru tua dan kuning. Latar belakang generasi ke-7 iaitu generasi terakhir. Generasi ke-9 yang terakhir, dik. Generasi yang lain sudah memberikan semua kuasa kepada generasi terakhir untuk menyelamatkan dunia dan dari ancaman musuh. So itulah back story dia. Seperti abang cakap tadi, abang suka dengan dia punya macam nampak macam 3D dan sebagainya tu. Okay, so inilah dia untuk power sphere yang terakhir dalam kategori A. Okay, sekarang kita beralih ke kategori B. Dan kategori B, kalau korang yang tak ingat, adalah untuk peserta yang berusia 13 dan ke atas. Kita mulakan dengan yang pertama ini, iaitu Wi-Fi bot. Okay, Wi-Fi bot ini adalah design Wi-Fi bot. Jujurnya abang cakap abang sebenarnya suka dengan design Wi-Fi bot ni. Unfortunately, dia lukis dekat atas paper yang ada kotak-kotak ni, buku matematik ni. Okay, kalau dia tak lukis atas buku matematik ni, okay, abang rasa jauh lebih baik. Kita nampak lebih clear design dia. Cuma bila ada line-line ni memang sedikit mengganggu lah. Tapi pada pandangan abang, design dia unik sebab dia ada macam, tak tahu lah, macam ada kuasa taufan ke apa kan. Dia punya tangan tu terkeluar apa semua. Dan abang suka lah. Abang suka dengan design dia. Comel. Okay, pada pandangan abang comel. Okay, kemudian dia ada tulis kat bawah ni, apa ni? Dia tulis tempat berasal dari planet Gazoga, something like that. Kuasa dia memberi wifi kepada pengguna. Abang tak nampak bawah ni tulis apa. Pernah bersahabat bersama Winbot. Okay, maksudnya dia pernah kawan dengan Winbot, dan abang rasa Winbot ni mungkin apa yang dia mungkin taufan punya kuasa, punya power sphere asal kot. Itu yang dia cuma nak sampaikan kot. So sebab itulah ada benda-benda ni. So there you go. Itulah dia design daripada Wi-Fi bot. Dia tak ada, kat email dia kosong je, jadi abang tak baca apa-apa lah. Ini sahaja yang diberi pada abang. Seterusnya kita ada Luna bot. Okay, so abang akan masuk sikit kat dalam ni. Ini adalah design Luna bot. Okay, Luna bot ni macam design dia macam, dia ada macam pakai mask, topi mask, dan warna dia warna biru dan warna merah. Abang suka gabungan warna ni sebab tu abang orang Johor kan. Okay, Luna bot ialah power sphere langka ni apa? Yang boleh berikan kuasa laser kepada tuan barunya. Luna bot ni berasal dari planet yang sama dengan ditemukan dengan sinar bot. Okay, dan okay, itu backstory dia. Tapi ini yang lebih penting, kuasa dan jenis serangan. Kuasa Luna bot ialah laser merah dan biru. Serangan kuasa itu ialah pedang laser, tembakan laser dan perisai laser. So dia ada jenis serangan lah, tapi ini adalah design dia untuk Luna bot. Ini macam contoh lah kita punya serangan-serangan yang kita akan dapat, iaitu pedang laser, tembakan laser mungkin dari mata, dan juga perisai laser. So there you go. Alright, there you go. Ini adalah Luna bot design yang pada abang
sangat decent lah. Alright, seterusnya kita ada Dimensity Board. Okay, ini memang abang tak nampak. Okay, abang sebenarnya ada balas mesej adik ni. Abang cakap dengan dia, adik boleh tak hantar lukisan tu bagi clear, sebab abang tak nampak apa adik lukis. Tapi dia tak balas. So abang tak boleh nak buat apa-apa. So inilah dia gambar. Abang harap korang nampak. Abang sendiri pun tak berapa nak nampak, tapi inilah dia gambarnya Dimensity Board. Okay, so kuasa Dimensity Board adalah membawa penggunanya ke dimensi lain, seperti dari nama dia lah. So dia ada beri tahap 1 semua. Tahap 1 dia membawa tuan pengguna menjelajah dimensi. Tahap kedua, memerangkap seseorang di dimensi lain. Tahap ketiga, membawa sekelompok orang ke suatu dimensi. Tahap keempat, menempatkan beberapa orang ke dimensi yang berbeza. So apa beza nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4? I have no idea. Okay, kisah Power Sphere Dimensity Board diceritakan oleh seorang ilmuwan wanita bernama Monelli dari planet Atata 3. Okay, planet Atata 3. Monelli mempunyai adik bernama Monica. Mereka berdua yatim piatu di saat Monica bayi. Di saat Monica besar, dia meminta sang kakak untuk melihat orang tua mereka. Monelli pun memiliki sebuah idea. Kemudian dia berjaya mencipta Dimensity Board, dan akhirnya mereka pergi ke dimensi di mana orang tua mereka masih hidup. Oh, multiverse and such. Okay, not bad. Not bad, you know. Itu story dia lah, tapi ini adalah design dia. Jujurnya abang tak nampak apa yang design dia, dan kalau abang nampak pun abang bayangkan design dia macam kucing. Macam kucing. Abang suka dengan kisah dia, tapi kuasa dia pada abang sangat-sangat simple, terlalu simple. Dia basically macam dia ni boleh dimension hopping lah. Itu je kuasa dia. Okay, kalau dalam Marvel ada satu karakter yang kuasa dia pasal benda ni. So yeah, Dimensity Board. Okay, abang rasa okay je. Seterusnya kita ada Soul Board. Okay, ini adalah design untuk Soul Board. Abang akan fokuskan kepada design yang satu ni. Okay, design satu. Abang harap korang nampak. Okay, design ni lah. Abang rasa design satu ni, dia ada tulis kat sini semua tapi tak nampak. Tapi abang akan bacakan sebab ada juga dekat abang punya email. Okay, so Soul Board kuasanya adalah dapat mengawal jiwa. Nama pun Soul Board kan. Okay, menyerap jiwa benda hidup dan menyimpan jiwa itu di dalam badannya. Jiwa boleh diserap apabila mangsa mempunyai rasa takut. Yang kedua, Soul Board juga boleh mencuri umur dari jiwa mangsa dan diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, jiwa yang diserap boleh dimasukkan ke dalam benda mati dan menghidupkannya. So itulah dia kuasa untuk Soul Board. Abang suka sangat dengan design Soul Board ni. Malangnya, wahai pelukis, kenapa lah tak lukis cantik clear-clear, dik? Abang tak nampak sangat. Pakai pensel tu bukan masalah dia, tapi pakai pensel tu tekap lah. Okay, bagi abang nampak warna hitam dia tu ke warna hijau ni. Abang suka dengan design ni sebenarnya. Kalau abang betul-betul lukis cantik-cantik kan, dari segi design memang markah tinggi. Tapi malangnya abang tak berapa clear dengan lukisan ni, dan abang rasa macam design Power Sphere ni biasa je. Okay, abang suka dengan kuasa dia. Malangnya abang juga seorang peminat One Piece, dan ini adalah kuasa daripada Emperor Big Mom. Abang okey je lah, tapi okay, unik lah, unik tu unik untuk Power Sphere, tapi pada masa yang sama ni kuasa Big Mom. Dia juga ada backstory sebenarnya. Dia kata, di planet Gurunda terdapat sebuah piramid misterius. Piramid itu mempunyai makam Soul Board yang tidak pernah dibuka selama 100 tahun dan dijaga oleh 2 orang penjaga. Cheers, ada backstory sikit yang dia ni sebenarnya dekat planet Gurunda. So sesuai lah. Okay, sebab itulah design dia mami macam ni. So dekat planet Gurunda, dekat tempat-tempat yang berpasir lah kan. So ya, abang macam abang cakap, abang suka yang design ni, cuma tak clear, seriously. Ni orang kedua lah yang lukisan ni, tak, orang ketiga yang clear, lukisan tak berapa clear. But you know what, at the end of the day abang suka. Okay, so inilah dia design untuk Soul Board. Okay, yang seterusnya adalah Cocotte Board. Dia ada T, ada Cocotte Board. Okay, dia nama coconut tapi Cocotte Board. Okay, so nama diberi Cocotte Board. Power Sphere generasi kelima berasal dari planet Tropika. Dia siap bagi lukisan planet lagi. Okay, planet ni banyak pokok kelapa. Okay, so kat sini ada tulis, ini design dia. Okay, ini design dia. Abang harap korang dapat tengok dengan lebih jelas. Design dia, bentuk dia memang bawah ni dah kira bulat, tapi atas ni bentuk macam kelapa lah kan. Bila kelapa yang kita dah potong atas dia apa semua, masa untuk kita minum air kelapa tu, dan ada ni atas ni ada pokok kelapa. Alright,
So design dia sangat comel dengan penggunaan warna pink dan sebagainya pun memang macam jadikan benda tu comel. Right, so abang suka dengan design ni. Dia bukan power sphere konvensional macam tadi topeng board, tak konvensional, tapi you know what, I like it. Alright, it's okay. Konsep dia adalah air kelapa yang berasid yang membuat alatan daripada sabut dan tempurungnya menyerang musuh dengan libasan kelapa. Itulah kuasa-kuasa dia. Tapi cerita dia tak habis dekat situ sebab tuan punya ni dia siap hantar macam satu report card. Okay, so pengenalan kuasa secara lebih dalam. Jadi ini ialah power sphere Kokot board. I tak macam nak sebut. Ia dicipta berinspirasikan dari kelapa. Seperti yang kita tahu, kelapa digelar pokok 1000 guna, betul? Jadi itu merupakan konsep power sphere ini mempunyai air kelapa yang bukan biasa-biasa, malah ianya berasid dan dikeluarkan melalui mulut kokobot. Okey. Seterusnya untuk pembuatan alatan dari tempurungnya, ia boleh menghasilkan rakit daripada tempurungnya. Rakit tersebut boleh dibesarkan dan dinaiki oleh pengguna power sphere tersebut. Selain itu, sabutnya juga boleh digunakan membuat bahan bakar dan digunakan dengan cara mekanisme letupan. Ini bertujuan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Akhir sekali, libasan kelapa adalah berdasarkan pokok kelapa yang berada di atas kepalanya. Kepala kokobot. Pokok kelapa itu boleh diubah sesuai saiznya mengikut kehendak pengguna dan kokobot dan melibas musuhnya. Seperti libasan hidup panjang, penipu gopal. So basically macam daripada episod yang Emotibot tu kan. So planet kokobot berasal dari planet tropika, planet yang aman dan damai. Sebelum ini planet tersebut dijajah oleh Sawitas, ketua gerombolan alien jahat dari planet Layura. Okay, I see that, Layu. Selepas kedatangan Sawitas, Sawitas is sawit lah. Oh, I see that. Okay, sawit dengan kelapa berbeza. Tumbuhan di planet tropika mula layu dan mati. Tanpa tumbuhan, tiadalah oksigen dan haiwan yang tinggal di situ. Untuk haiwan yang tinggal di situ, kebetulan pada masa itu baru saja diciptakan power sphere generasi kelima yang bernama Kokobot. Kokobot berjaya membaik pulih planet tropika dengan bantuan Pasubot. Oh, Pasubot. Connection, okay. Tidak lama selepas itu, Pasubot telah pun kembali ke planet Kadroax untuk misi seterusnya. Penjajahan planet tropika dihentikan oleh Kokobot. Kehilangan sumber oksigen diperbutuhkan semula Pasubot. Begitulah perjalanan kisah planet tropika. Nampak tak? Macam report abang cakap. Dan inilah dia desainnya. Itu Kokobot or something lah, I don't know nama dia, tapi Kokobot lah. Apa panggil Kokobot dia senang. Okay, seterusnya kita ada weapon board. Okay, weapon board ini inilah rupa weapon board. Abang boleh zoom sikit lah bagi korang tengok. Tu weapon board ni, ni weapon board. Okay, dan ini apa yang korang tengok atas skrin ni, inilah dia weapon board punya penjelasan. Kuasa dia mampu bertukar menjadi pelbagai senjata yang dimahukan oleh pengguna. Info, power sphere ini tidak hidup dan berasal dari planet Atata 3, dikategorikan sebagai power sphere legenda. OP, abang tak tahu kenapa OP. Dan susah untuk menjumpainya. Okay, so dia ada bagi tu lah, ni mata dia, yang ini peluru yang dijadikan sebagai rantai, dan kemudian belakang ni ada senjata. So inilah dia design weapon board. Alright. Dan dilukis ni base 1% daripada digital. Abang tak tahu macam mana dia dilukis, but there you go. Itulah dia design weapon board. Sangat simple. Dekat email pun dia hantar gambar ni je, dia tak hantar apa-apa penjelasan lain. Dan there you go, weapon board. Okay, info ni kira macam backstory dia lah. Okay. Abang suka dengan design ni. Abang suka dengan idea kuasa dia, menarik. W ni adalah untuk weapon board, I guess. Bila abang hantar gambar ni dekat Blitzra X kan, abang tanya, cuba teka gambar. Abang tak bagilah nama weapon board ni, abang ambil gambar ni je. Dia kata weapon board. Dia terus dapat. So yeah, okay. I mean it's a decent design. Okay, design dia decent lah. Alright, seterusnya. Alright, ini adalah design power sphere yang terakhir, iaitu Imagine board. Okay, Imagine board ada beberapa kuasa dan sebagainya. Jomlah kita baca sama-sama sebab panjang. Imagine board, kuasa imajinasi, membolehkan pengguna mengeluarkan sesuatu yang dibayangkan dalam kepala mereka, menggunakan sesuatu yang tidak nyata kepada nyata. Kuasa ini tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang bernyawa atau hidup. Objek tersebut hanya dapat bertahan 10 hingga 20 minit. Alright, ini adalah design design ni lah. Alright, so ini design yang boleh diciptakan. Okay, tapi design asal dia yang bawah ni. Ni design. Ni original design dia ni je. Tu original design dia. Okay, tapi bila dah gunakan boleh sampai tahap macam ni lah. Okay, design untuk power sphere ni. There you go. Okay, Imagine board ni menggunakan kuasa untuk mencipta imajinasi bagi membuat badan yang diinginkan, tapi kuasa imajinasinya akan hilang apabila ia sedang tidur.
Dengan itu orang akan mula dapat melihat wajah sebenar Imagine Bot. There you go. Waktu dia tidur, keluarlah muka sebenar dia. Kelemahan dia mengeluarkan terlalu banyak atau terlalu besar objek akan memerlukan tenaga yang banyak dan akan cepat habis tenaga untuk bertarung. Cara atasi kelemahan adalah lenyapkan objek atau imajinasi yang telah dipakai dan digantikan dengan objek imajinasi yang lain. So dia kena tukar-tukar lah, baru dia okey. So basically itulah dia basic kuasa Imagine Bot. Tapi tak habis lagi sebab kita masih ada lagi benda yang boleh kita tahu daripada Imagine Bot. So ini adalah satu lagi lukisan Imagine Bot. Kalau korang tak ingat, orang yang sama juga lukis clay bot dulu. Okay, ni daripada yang pertama, ni yang kedua. So design dia hampir sama tapi memang sangat cool. Alright, dia ada tahap-tahap kuasa dia juga. Tahap pertama dia adalah pengguna boleh mencipta atau membayangkan apa sahaja dalam fikiran yang dikeluarkan menjadi realiti dan boleh digunakan. Contoh katana, pedang, kasut, perisai, Captain America. Lepas tu tahap kedua, pengguna dapat mencipta membayangkan sesuatu yang lebih besar untuk mengirangi beban tenaga yang dipakai. So dia lebih besar lah, boleh bayangkan benda yang lebih besar. Dan kemudian yang ketiga, pengguna dapat mencipta suasana atau atau alam yang boleh terjadi di kawasan persekitarannya. Alam dapat juga mencipta sebuah dimensi sendiri bagi mengalahkan musuh yang lebih mudah dalam dimensi sendiri. Contoh boleh cipta lorong hitam, ribut, salji, meteor, ombak besar. So maksudnya apa sahaja yang kita nak dia boleh jadikan realiti, tapi ikut penggunaan tahap 1, 2 dan 3 dia lah. Okay, sangat-sangat impresif. Itulah kuasa dia dan inilah design dia. Tapi tak habis kat situ, sebab sebenarnya ada latar belakang. Cuma dia dah bagi abang latar belakang yang lebih update. Dia kata Imagine Bot ni terdapat di planet Beauty, iaitu planet terkenal dengan tanaman-tanaman, sungai-sungai dan pemandangan cantik. Tetapi dengan kuasa Imagine Bot, dia telah mengaburi mata makhluk asing jahat setelah memasuki radar planet Imagine Bot. Imagine Bot dan melihat planet ini menjadi planet yang kotor dengan sampah dan berhantu. Setelah itu, ramai yang gagal mengesan Imagine Bot. Pernah terdapat seorang penjahat berjaya menemukan Imagine Bot, tapi malangnya ia kelihatan rosak teruk dan tidak boleh diperbaiki lagi. Hal ini kerana kuasa Imagine Bot itu sendiri menukar dirinya menjadi rosak. Setelah semua makhluk asing itu pergi, Imagine Bot menukarkan semula planet Beauty kepada planet yang cantik semula. Wow, okay, so dia boleh kawal rupa satu planet kau. Ni adalah rupa Imagine Bot yang dah rosak. Okay, tak berapa clear sangat, tapi ini dia abang dah yang paling clear yang abang bagi ni. Okay, dan ada tambahan untuk kuasa tahap 3. Kuasa ni boleh jadikan realiti ataupun hanya dilihat oleh orang yang dikendaki sahaja, melemahkan semangat mereka, sedangkan di mata orang lain tidak berubah apa-apa pun. Jika ingin melindungi kawasan atau tempat yang tidak ingin dimusnahkan, kita boleh cipta ilusi pada penglihatan orang jahat sahaja. So maksudnya dia boleh bagi ilusi dekat orang jahat je lah, kuasa tahap 3 ni. Okay, kuasa tahap 3 ni boleh jadi ilusi ataupun boleh jadi reality. Dua-dua pun boleh. Okay, itulah dia kuasa Imagine Bot. Okay, sekarang tiba masanya untuk abang beritahu korang 3 finalis bagi kategori A dan 3 finalis bagi kategori B. Alright, kategori A kita mulakan dengan Timebot. Timebot hasil daripada AL Channel. So tahniah adik, tahniah sebab design Timebot, I guess. Yang kedua abang nak tengok ni, yang kedua adalah Topeng Bot, design daripada Aldi Ramadan Maulana, tak salah abang? Yes, Aldi, tahniah. Okay, Topeng Bot. Dan yang ketiga untuk kategori A adalah Telebot. Telebot design daripada Hazim Domino. So korang bertiga ada masuk final dan minggu depan abang akan beritahu salah satu korang akan menang pertandingan ini. Alright, yang kedua kategori B, jom kita tengok pemenang yang pertama adalah Soulbot. Okay, Soulbot dari design daripada Madam. Okay, abang suka dengan design Soulbot ni, tahniah. Okay, yang seterusnya adalah Cocobot design daripada adik Nur Alia Maisarah. So tahniah adik. Selain daripada report yang adik hantar dekat abang sebenarnya memang rasa kuasa adik memang sangat unik. Adik terpilih sebab tu. Dan yang terakhir, abang rasa semua orang dah agak kot. Yang terakhir ni design daripada Muhammad Nasyawan, iaitu Imagine Bot. So Imagine Bot adalah finalis korang juga.
So there you go. Tiga finalis untuk kategori B. So kategori A dah ada 3, kategori B dah ada 3. Okay, dan abang akan umumkan pemenang dia tak lama lagi. Alright, itu sahaja daripada abang. Tahniah kepada semua yang berjaya masuk final, dan tahniah kepada semua yang telah hantar. Korang semua memang terbaik. InsyaAllah lepas ni abang akan buat lagi satu pertandingan mungkin dalam bulan Mac. Okay, dalam bulan akhir Februari ke Mac, kita akan ada lagi satu pertandingan. So sesiapa yang nak join, pastikan korang tunggu pertandingan seterusnya. Alright, itu saja untuk video kali ini. Panjang dah. Ribuan terima kasih sangat kerana menonton. Ribuan terima kasih kepada semua members. Kita jumpa di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.